Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat unit 3.1 mengenai era peralihan kuasa British di negara kita. Kalau pembelajaran sebelum ini kita belajar mengenai British Military Administration, pentadbiran tentera British ataupun BMA. Tetapi pada hari ini kita nak lihat pula mengenai Malayan Union. Akhir pembelajaran ini, cikgu berharap agar pelajar dapat menjelaskan gagasan Malayan Union. Pembelajaran mengenai gagasan Malayan Union ini boleh dilihat menerusi buku teks pada muka surat 96 hingga 97. Okey, yang pertama kita lihat dulu, apakah gagasan Malayan Union? Gagasan Malayan Union ini bertindak untuk menggantikan British Military Administration BMA yang sebelum ini dilihat gagal untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan serta kepercayaan rakyat tempatan terhadap British. Menerusi gagasan Malayan Union ini, ada 4 perkara yang menjadi harapan British. Yang pertama, British berharap agar Malayan Union ini dapat melicinkan sistem pentadbiran. Seterusnya dapat meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan juga gagasan Malayan Union ini dapat mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi di tanah Melayu. Seterusnya, mari kita lihat pula latar belakang Malayan Union. Bagaimana Malayan Union ini diperkenalkan di tanah Melayu? Okey, Major General Ralph Horn yang mengetuai unit perancang tanah Melayu telah ditugaskan untuk merangka satu bentuk pentadbiran baharu di tanah Melayu yang juga dikenali sebagai Malayan Union. Seterusnya, pada 10 Oktober 1945, Setiausaha Tanah Jajahan British yang bernama George Henry Hall telah membentangkan rancangan Malayan Union ini di Parlimen British. Okey, boleh tengok gambar George Henry Hall ni. Seterusnya, perkara yang berlaku selepas itu ialah rancangan Malayan Union ini telah diisytiharkan dalam Warta Kerajaan yang juga dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Dalam Kertas Putih ini menyatakan bahawa British akan ambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pusat pentadbiran berpusat yang dikenali sebagai Kesatuan di bawah jajahan British. Okey, mari kita lihat kronologi pelaksanaan gagasan Malayan Union di tanah Melayu. Kronologi ini bermaksud turutan mengikut peristiwa. Yang pertama, unit perancangan tanah Melayu dibentuk di London pada Februari 1943 dan rancangan Malayan Union telah dibentangkan di Parlimen British. Pada masa itu, Persatuan Pelajar Melayu Britain telah menghantar memorandum yang bertarikh 25 April 1945. Memorandum tersebut meminta agar hak kewarganegaraan di tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Prinsip jus soli ini akan cikgu terangkan dalam slide yang seterusnya. Seterusnya, Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut juga menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan tanah Melayu. Seterusnya, Kertas Putih 6274 yang mengandungi rancangan Malayan Union telah disiarkan dalam Warta Kerajaan. Akhir sekali, Malayan Union telah dilaksanakan di tanah Melayu pada 1 April 1946. Prinsip jus soli yang mendapat tentangan Persatuan Pelajar Melayu Britain ialah prinsip yang mana memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir ini memberikan
kerakyatan secara terbuka kepada mana-mana individu yang lahir di Tanah Melayu dan juga Singapura. Kertas Putih 6274 membentangkan 13 perkara iaitu kandungan Malayan Union yang diluluskan oleh Parlimen British di London pada 22 Januari. Perkara tersebut merangkumi konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat kewarganegaraan dan juga agama Islam. Seterusnya, kita beralih kepada ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. Ada dua ciri utama Perlembagaan Malayan Union, iaitu yang pertama pentadbiran Malayan Union dan yang kedua kewarganegaraan. Okey, kita pergi kepada pentadbiran Malayan Union. Yang pertama, kesatuan. Ini bermaksud negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura telah disatukan menjadi satu unit pentadbiran di bawah Malayan Union. Okey, di sini kita akan lihat dengan lebih jelas bentuk pentadbiran yang dimaksudkan kesatuan sebentar tadi. Kesatuan yang dimaksudkan ialah Malayan Union ini terdiri daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga negeri-negeri Selat kecuali Singapura. Okey, kita tengok bendera di bahagian atas. Bendera di bahagian atas menunjukkan bendera Malayan Union dan di bahagian kiri merupakan negeri-negeri Melayu bersekutu yang terdiri daripada Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Di bahagian tengah terdapat gabungan negeri-negeri Selat yang terdiri daripada Melaka dan juga Pulau Pinang. Di bahagian kanan merupakan gabungan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang terdiri daripada Terengganu, Kedah, Perlis, Kelantan dan Johor. Gabungan daripada negeri-negeri ini telah dibentuk menjadi kesatuan dan terciptalah Malayan Union. Okey, jika sebentar tadi kita hanya melihat kepada bendera-bendera negeri yang terlibat dalam gagasan Malayan Union. Kini kita beralih kepada peta tanah Melayu untuk mengetahui dengan lebih lanjut kedudukan negeri-negeri tersebut berdasarkan peta tanah Melayu. Kita lihat pada lorekan yang berwarna biru. Lorekan berwarna biru merujuk kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Untuk memudahkan awak ingat berapa jumlah negeri yang berada dalam negeri-negeri Melayu bersekutu, cuba awak sebut perkataan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jika dijadikan akronim, dia akan membentuk NNMTB. Ada 5 huruf kesemuanya. Jadi, awak perlu ingat ada 5 buah negeri yang terlibat, iaitu 2 buah negeri di bahagian utara, Perlis dan juga Kedah, 2 buah negeri di bahagian timur, Kelantan dan juga Terengganu, serta sebuah negeri di bahagian selatan, iaitu Johor. Manakala negeri-negeri Selat hanya melibatkan Pulau Pinang dan juga Melaka. Kenapa Singapura tidak terlibat? Singapura tidak dimasukkan dalam Malayan Union kerana British merasakan bahawa Singapura ini mampu menjadi pelabuhan yang dapat memberikan pulangan ekonomi yang sangat baik kepada British, kerana Singapura merupakan sebuah pelabuhan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategik. Seterusnya, kita beralih kepada lorekan berwarna kuning. Lorekan berwarna kuning merujuk kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Jika kita sebut satu-satu negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga akronimnya akan membentuk NNMB, iaitu merujuk kepada 4 buah negeri.
yang terdiri daripada Perak dan juga Selangor. Seterusnya, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Perak dan Selangor adalah dua buah negeri yang berhampiran. Negeri Sembilan dan Pahang juga adalah dua buah negeri yang saling berhampiran. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. Masih lagi di bawah pentadbiran Malayan Union. Tapi yang kedua, yang pertama tadi kesatuan. Yang kedua ini merujuk kepada Raja-Raja Melayu. Dalam sudut ini, Sultan telah menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan mengenai agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Ini menampakkan bahawa kuasa Sultan terhad, iaitu hanya merujuk kepada soal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu sahaja. Pentadbiran Malayan Union yang ketiga ialah Ketua Pentadbir. Ketua Pentadbir Malayan Union diketuai oleh Gubernur British yang telah dilantik oleh Raja England. Seterusnya, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union juga telah dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Kita beralih kepada ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union yang kedua, iaitu kewarganegaraan. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip jus soli sebentar tadi? Prinsip jus soli ialah prinsip yang memberi kerakyatan secara terbuka kepada mana-mana individu yang lahir di Singapura maupun Tanah Melayu. Okey, ini bermaksud mana-mana individu yang lahir di Tanah Melayu ataupun Singapura akan diiktiraf sebagai warga Malayan Union walaupun ibu bapanya bukan berasal daripada Tanah Melayu maupun Singapura. Seterusnya, mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta telah menetap selama 10 tahun hingga 15 tahun di Tanah Melayu ataupun Singapura juga turut diberikan kewarganegaraan sebagai warga Malayan Union. Bukan itu sahaja, malahan individu yang berumur kurang daripada 18 tahun tetapi ibu bapanya merupakan warga negara juga diberikan kewarganegaraan secara automatik menerusi prinsip jus soli yang diperkenalkan dalam Malayan Union. Sebentar tadi, kita baru sahaja mempelajari mengenai latar belakang Malayan Union, kronologi Malayan Union dan juga ciri-ciri pembentukan Malayan Union. Secara keseluruhannya, pembentukan Malayan Union merupakan usaha penjajah iaitu British untuk menakluk tanah air kita. Malayan Union juga telah berjaya mengubah status tanah Melayu yang sebelum ini negeri naungan telah menjadi negeri tanah jajahan bagi pihak British. Oleh yang demikian, kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab perlu berusaha menolak sebarang bentuk penjajahan demi kedaulatan Ibu Pertiwi meskipun nyawa menjadi taruhan.